Action. Satu darab satu, satu darab dua, dua. Banding dan susun nombor. Standard kandungan 1.1 nilai nombor. Standard pembelajaran membandingkan nilai dua nombor. Menyusun nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Melengkapkan sebarang rangkaian nombor secara tertib menaik dan tertib menurun. Rujuk buku teks muka surat 6. Contoh yang pertama, yang berikut ialah bilangan penduduk Iban di 4 buah daerah di Sarawak pada tahun 2010. Lawas sebanyak 1,105, Lubuk Antu 24,712, Bintulu 75,141 dan Sibu 69,711. Antara Bintulu dengan Sibu, penduduk Iban di manakah yang lebih banyak? Jadi, kita hanya lihat Bintulu dengan Sibu sahaja dan masukkan ke dalam jadual. Pertama sekali, lihat pada bilangan digit. Kedua-dua nombor ini digitnya sama, iaitu sebanyak 5 digit. Jadi, kita bandingkan pula pada nilai puluh ribu. Nilai digit 7 lebih besar daripada 6 dan bernilai 70,000. Bermaksud, 75,141 lebih daripada 69,711. Jadi, penduduk Iban lebih banyak di Bintulu. Siapakah memegang kad nombor yang paling besar? Hazel 5,500, Vinod 10,005, Anis 15,725. Untuk membuat perbandingan, kita boleh masukkan dalam bentuk jadual seperti yang tertera. Jadi, pertama sekali lihat bilangan digit. Hazel hanya ada 4 digit, Vinod 5 digit dan Anis ada 5 digit. Pastinya Hazel memegang nilai kad yang terkecil. Jadi, untuk cari yang mana yang paling besar, kita hanya beri tumpuan kepada Vinod dan Anis. Kita lihat kepada nilai puluh ribu. Nilai puluh ribu adalah sama, kedua-duanya nombor 1. Jadi, kita pergi pada ribu, 5 lebih besar dari sifar. Jadi, Anis memegang kad nombor yang paling besar kerana Anis bilangan ribunya 5,000, Vinod sifar. Jadi dah tertera di sini Anis pemegang kad nombor yang paling besar. Sekarang kita rujuk buku teks muka surat 6, contoh B, susun keempat-empat bilangan penduduk Iban dalam tertib menaik. Bandingkan nilai digit, bandingkan bilangan digit dahulu. Kemudian, untuk mencari nombor, kita susun mengikut aturan puluh ribu, ribu, ratus, puluh dan sah. Jadi, 1,105, 24,712, 75,141, 69,711. Kita bandingkan pada nilai puluh ribu, yang mana satu mengikut tertib menaik dan pastinya kena bermula dari nilai yang terkecil hingga yang terbesar. Nilai yang terkecil ialah 1,105 diikuti 24,712, 69,711 dan akhir sekali 75,141. Ini adalah aturan tertib menaik. Contoh pada muka surat 7. Kedua, jadual menunjukkan bilangan kanak-kanak yang meminati permainan tradisional di sebuah daerah. Permainannya ialah galah panjang sebanyak 15,367 orang, lompat tikus 13,719 orang, lompat getah 15,202 orang dan batu seremban 14,419. Soalannya, nyatakan permainan yang kurang diminati, lompat tikus atau batu seremban. Jadi, hanya lihat nombor lompat tikus dan batu seremban. Lompat tikus 13,719, manakala batu seremban 14,419. Kedua-dua nombor ini mengandungi 5 digit. Jadi, kita bandingkan digit ribu kerana digit puluh ribu adalah sama. Puluh ribu kedua-duanya 1. Ribu, 3,000 dan 4,000. Jadi,
nilai digit 3 bernilai 3,000 kurang daripada nilai digit 4 bernilai 4,000. 13,719 adalah lebih kecil ataupun kurang daripada 14,419. Jadi soalannya, permainan mana yang kurang diminati? Pastinya jawapan lompat tikus. Buku teks muka surat 7 menunjukkan contoh susun nombor dalam tertib menurun. Tertib menurun ini bermaksud bilangan nombor yang besar dahulu disusun dan diikuti dengan nombor yang paling belakang. Jadi, dipindahkan nombor permainan tradisional tadi ke dalam bentuk garis nombor. Tulis nilai paling besar hingga paling kecil berpandukan garis nombor. Dan kita mulakan dengan 15,367, 15,202, 14,419 dan akhir sekali 13,719. Mari kita lihat contoh soalan ini. Susun nombor berikut dalam tertib menaik dan menurun. Jadi, nombor pertama 18,031. Yang kedua 18,310. Yang ketiga 18,013. Yang keempat 18,103. Di antara empat nombor ini perlu disusun mengikut tertib menaik. Tertib menaik bermaksud yang paling kecil di hadapan dan diikuti yang paling besar di belakang. Jadi, ini adalah contoh nombor tertib menaik. 18,013 paling kecil, nombor 1 diletakkan di sini. Dan yang kedua terkecil ialah yang nombor yang atas kali ini, 18,031. Yang ketiga 18,103 dan akhir sekali 18,310. Seterusnya, tertib menurun terbalik dari besar ke kecil. Jadi, paling besar ialah 18,310, kemudian 18,103, kemudian yang ketiga 18,031 dan akhir sekali 18,013. Jadi, untuk membuat perbandingan, pastinya kenal pasti dulu bilangan digit, kemudian diikuti dengan puluh ribu, jika sama pindah kepada ribu, jika masih sama pindah kepada ratus dan mula buat perbandingan. Kita lihat contoh seterusnya. Bandingkan dua nombor dengan menggunakan lebih daripada atau kurang daripada. Baik, yang pertama 14,096 dan yang kedua 14,906. Kedua nombor ini 5 digit dan nilai puluh ribunya adalah sama 10,000. Kemudian 4 juga sama 4,000. Ratus ada perbezaan, sifar ratus dan 900. Jadi, manakah jawapan yang lebih sesuai? 14,096 ini lebih daripada ataupun kurang daripada. Jadi kita lihat jawapannya kurang daripada. Kenapa? Kerana perbezaan pada ratus ini. Sifar ratus dan 900. Baik, muka surat 7. 4 kad nombor di bawah disusun dalam tertib menaik. Nombornya ialah 40,298, 52,173, K dan 59,000. Siapakah yang menunjukkan nilai K yang betul? Ada 3 orang murid di sini. Jadi, yang mana satukah nilai K? 52,171 ataupun 54,101 ataupun 58,145. Nilai K mesti lebih besar daripada 52,173 sebab K ada di tengah-tengah sini dan perlu lebih kecil daripada 59,000. Jadi di antara 3 orang murid ini, yang mana satu nombornya di antara 52,173 dan 59,000. Baik, kita lihat yang mana satu. 54,001, iaitu Kim
dan 58,145. Jadi, nyatakan nilai lain yang mungkin bagi K. Dan nombor itu pastinya perlu kurang dari 59,000. Yang kamu pilih itu berada di tengah-tengah jawapan. Jadi, ini antara contoh jawapannya. 55,500. Kenapa? Kerana nombor ini berada di antara 52,173 dan 59,000. Jadi, sekian sahaja untuk kali ini. Cikgu harap kamu dapat faham penerangan dari cikgu yang berkaitan dengan membandingkan nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Sekian dahulu. Terima kasih.